Adab satu benda yang penting. Bukan kita makna kata mufti itu maksum, tetapi tidak boleh kita menghina dalam bentuk menyatakan mufti tidak berpandang dan sebagainya dalam bentuk penghinaan. Itu kita boleh disampaikan dalam saluran yang tepat, sebab kita mesti menjaga mizan dari sudut masyarakat bukan Islam melihat bagaimana secara agama ni sangat dihormati. Dan kita bukan sekadar puja mufti, tetapi kita mesti adab menghormati, seperti kata Syatibi, menghormati para ulama. Itu satu benda yang sangat penting. Bukan kita mengagungkan, tak ada istilah kita nak mengagungkan. Tanpa di zaman sekarang semua cari pandai, tapi kita mesti menghormati seperti kita menghormati institusi yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersiaran kembali di podcast Studio Ihya, anjuran Asatizah Selangor. Jadi hari ini insya-Allah kita akan membincangkan sebuah tajuk yang contemporary dan juga insya-Allah akan memberi manfaat kepada umat dengan jemputan tetamu khas kita daripada jabatan daripada Majlis Perundingan Syarak Wilayah Persekutuan, Al-Fadil Ustaz Fawaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi insyaAllah ni Ustaz, kita punya tajuk sekitar peranan fatwa dan juga pemerkasaan institusi mufti dalam era negara madani lah. Ya. Jadi sebelum kita mula dengan soalan-soalan yang lebih detail tentang fatwa-fatwa ni Ustaz, kalau kita tengok Ustaz punya latar belakang dari Al-Azhar, Mesir. Tapi selain daripada itu, Ustaz ada pengalaman di Darul Ifta. Jadi boleh Ustaz kongsikan sedikit dengan sidang pendengar semua tentang pengalaman-pengalaman dan juga apa yang Darul Ifta Malaysia ni sebenarnya yang kita boleh tahu dengan lebih lanjut lah. Sama ada dia macam universiti ke, dia diploma ke, dia macam Ustaz boleh kongsikan lah. Ya, pengalaman saya tuan-tuan tentang fatwa di Mesir dia mungkinlah agak berlainan dengan Malaysia lah. Kita ni dia banyak dari sudut ada enakmen yang terikat dengan mazhab, ya. Cuma kita tak ada latihan fatwa secara serius. Dari Darul Ifta ni dia adalah satu, boleh kita katakan macam diploma, yang dia memberikan pendedahan yang lebih luas. Sebab di Mesir dia terikat dengan 4 mazhab lah, dan ataupun lebih 8 mazhab. Itu dasar dia. Dia tidak terikat dengan satu mazhab. Dan kita punya latihan kita tu 2 tahun belajar, 1 tahun tu kita latihan menjawab. Makna dia orang awam dan kita banyak terdedah dengan pensyarah-pensyarah yang pelincin, yang memang pengalaman luar biasa di peringkat antarabangsa dan juga dalaman. Dan di Malaysia sekarang pun, bila kita tengok sekarang ni, giat menghantar pegawai pensyarah pun dah mula pergi sana-sana. Kadang mereka di sana ni hampir ada lebih kurang 500 pakar di dalam fiqh Quran di Azhar sendiri tu. Mana dia macam satu lembaga, kita nak cari pakar macam tu susah. Ya, sana tu makna kalau mufti seorang hilang ada lagi 5 tu. Jadi sudut sejarah fatwa dia sangat luar biasa, dan seluruh dunia akan merujuk kepada Darul Ifta. Pembelajaran Indonesia pun hantar sana, negara lain pun hantar. Jadi kita tengok Darul Ifta ni dia diasaskan di zaman dulu Syekh Muhammad Abdul. Jadi sejarah dia sangat hebat. Bakit Muti'i. Jadi diasaskan Syekh Muhammad Abdul. Di zaman Muhammad Abdul. Di zaman dia. Zaman dia sedikit fatwa, tak silap saya. Dia hanya mengeluarkan dalam tempoh 5. Dalam beberapa tahun itu dia mengeluarkan 500 fatwa saja. Tapi di zaman sekarang ni belasan ribu fatwa dikeluarkan oleh Darul Ifta. Kenapa? Tengah ada maklumat, boleh tawasul maklumat, media sosial dan sebagainya. Jadi fatwa tu berkembang sampai berbelasan ribu. Dan Darul Ifta keluarkan lebih kurang 45 jilid mausu'ah Ifta sejak daripada zaman awal mufti sampailah Syekh Dr. Syauqi Alaf. Kita boleh baca dokumen dikeluarkan secara bertulis.
Mana ribuan yang kita dapat panduan dengan manhaj mereka keluarkan manhaj dari ifta ada. Dengan manhaj dari ifta membenarkan talfiq ya. Tetapi mereka itu tetap berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang menarik dari ifta kita tidak kepada mazhab Syiah, ya, mazhab Ibadhi, mazhab-mazhab yang orang kata di Malaysia mungkin sukar untuk kita ceritakan, mungkin nanti orang akan menimbulkan rasa keliru. Tapi di dari ifta ini mengajar kita erti keterbukaan dan berpegang kepada konsep taisir. Kita di Malaysia kita agak takut nak memperkenalkan konsep taisir itu, memudahkan fatwa. Sebab kita memang takut masyarakat lari daripada agama. Sebab tu kita terikat dengan mazhab Syafi'i qaul mu'tamad. Tetapi kita ada keluasan kedua, kalau tak menyelesaikan masalah, kita akan berpindah kepada mazhab 4. Kalau tak boleh selesai juga, kita akan berijtihad. Itu boleh baca sebab kita ada 14 negeri, dan saya galakkanlah para pendengar hari ini boleh baca semua enactment fatwa lebih kurang 7 muka soal daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Hampir sama aja. Betul. Cuma Perlis dia beza sikit, dia tulis kepada mazhab 4. Kita mazhab 4 tu nombor 2. Jadi akhirnya uyu-uyu hampir sama aja. Tapi kira di Darul Ifta tu dia macam klinik Ustaz kan? Orang datang Dia tanya soalan. 8 pagi sampai 5 petang. Berotok macam klinik. Siap main nombor. Maksudnya ulama kat situ memang bakal sungguh. Dia memang nak duduk kat klinik. kalau saya Klinik di fatwa situ selama 7 bulan tu khusus, makna kita hanya dibenarkan dalam beberapa hari untuk pergi latihan. Yang mereka ni daripada 8 pagi sampai 5 petang. Yang pergi umanah fatwa lah, pembantu mufti. Makna daripada 8 pagi 5 petang tu non stop. Bayangkan sehari berapa aktif fatwa. Tapi dia pun ada manhaj. Kalau fatwa yang mudah, dia jawab straight. Memang ada kat situ dia tulis. Ada orang tak semayang, abad talak, begitu. Itu straightforward lah. Straightforward. Jadi memang ada difahami. Kemudian kalau yang susah sikit, mungkin 2-3 hari. Tapi kalau benda tu baru, dia ambil masa 2 minggu. Masa zaman saya baca di situ lah mungkin saat. Tapi sebab benda tu kena ada mesyuarat. Mana dia kena bincang sebab isu baru kan. Tapi sebab tu dia menjadi marja'iyah kepada semua orang Mesir. Mereka Mesir ada 80 juta. Lebih daripada 80 juta. Yang datang dari jauh. Sebab di Mesir pun dia ada satu Masyaratul Azhar, Lajnah Fatwa. Itu pun menjaga dia di 2. Dan manhaj hampir sama, cuma ada pandangannya agak berbeza sedikit. So mereka akan datang sama ada di Masjid Azhar, ada Lajnah Fatwa, tapi di bawah Syekhul Azhar itu. So orang Malaysia pergi kadang-kadang pergi yang bawah tu. Ataupun pergi yang bawah dari ifta. So yang banyak sekarang ni, yang banyak misalnya sekarang ni Datuk Mufti wilayah bawa banyak grup itu yang under dari ifta. Dan saya tanya, semua sangat berpuas hati dan sangat seronok. Jadi kita mengaji dengan masyayikh. Ini model Darul Ifta di Mesir ni, ataupun sebenarnya model institusi fatwa di negara-negara Islam ni, dia ada model dia yang betul dia lebih lah, dia lebih open. Masa di Mesir tu, masa Syarih Jumaah, hafizahullah, dia menyebut dasar dia ialah at-taisir, yang pertama. Yang kedua, riayah maqasid syar'iyah, al-mar'iyah. Jadi taisir tu mesti bertepatan dengan maqasid. Jadi itu 2 orang kata asas dia. asas dia lah. Dia pun pandangan Ustaz berkenaan dengan, bukan pandangan lah, lebih kepada peranan Darul Mufti dalam sejarah Islam ni sebenarnya. Sangat besar. Kalau saya dulu pernah terjemah tajuk dia Adabul Fatwa oleh Dr. Muhammad Zuhaili. Bila kita study, makna dia, mufti ni sebenarnya dia mengatasi semua jawatan yang ada dalam sebuah negara. Dia penasihat sultan, dia penasihat qadi, dia penasihat kepada ummah. So, sepatutnya itulah level dia kan. Level dia saya kata sebab tu mufti ni dulu dia panggil mufti Sya'ab. Tapi bila datangnya zaman Osman, ya, zaman tak silap saya Salim Bashar, beliau yang mula-mula lantik mufti rasmi. So mufti rasmi ni dia bukan benda lama, dia benda baru. So pelantikan tu menyelesaikan masalah negara lah. Kemudian dibangkitkan, institusi dikembangkan, makna diberi gaji secara rasmi. Dan dia penting untuk pembangunan negara lah. So jawapan yang berkenaan negara, mungkin dulu saiz negara kecil, rakyat berapa, kemudian orang kata agensi pun tak banyak. So orang merujuk kepada mufti Sya'ab, mufti rakyat lah. Mufti Sya'ab ni maksudnya mufti rakyat, dia dilantik oleh rakyat. Ya, dia di ilmu dan kemasyhuran dia tu adalah berdasarkan suara Seperti Imam Syafi'i. Rakyat dia tak dilantik oleh pemerintah. Dia dilantik oleh ulama sendiri. Tapi zaman dulu sesuai lah. Tapi zaman sekarang ni
banyak berlaku kekeliruan yang ni dakwah dia dan sebagainya, better lah ada jawatan mufti rasmi untuk menjawab isu-isu rasmi. Tetapi isu rakyat tu selalunya tunggu pondok dah jawab dah. Mufti rasmi pun tak kacau sangat kalau benda-benda sembahyang. Kita tengok sekarang ni banyak ustaz-ustaz dah menjawab isu sembahyang, itu dia berjalan macam biasa. Tetapi istilah Malaysia ni kalau fatwa dia mesti masuk dalam mesyuarat ahli kuasa dan diputuskan. Sama ada nak diwarta tak warta tu kira lagi. Itu baru ada fatwa rasmi dia bagi. Tapi kalau dia bercakap based on ilmu dia dan kefahaman dia, kita tak namakan sebagai fatwa rasmi. Kalau Yusofi dia nama dia fatwa, tapi kita tak dibenarkan menggunakan definisi fatwa dalam usul fiqh dan juga fatwa dalam segi undang-undang ada beza lah. Ada beza. Kita usul fiqh lebih umum. Dia mementingkan idrakul waqi', kita faham zaman, manusia, budaya dan tempat dan kelayakan kapasiti tu berbeza. Jadi bila orang guna kaedah fiqh taghayyurul fatawa bi taghayyurul azman wal makan wal ashkhas tu dalam konteks usul fiqh lah. Ya. Usul fiqh juga berkisah dalam fatwa rasmi. Cuma fatwa rasmi dia kena masuk dalam mesyuarat dulu. Dia bentangkan. Jadi pembentangan tu bila membentang biasalah kita akan mesyuarat, membuat penilaian sama ada setuju. Jadi Malaysia ni selalunya bila nama fatwa dia akan hire researcher. Ya. Jadi dia bukanlah mufti tu dia study macam Bakhit Muta'i. Bila dia nak baca satu fatwa dia akan baca 40 buah kitab. Dia sendiri yang study case. So ada istiqlal. Tetapi di zaman kita sekarang ni tak ada siapa yang boleh macam Bakhit Muta'i, dia hafal kitab Mabsut. Ya, Muhammad Mabsut 10 jilid Hanafi. So seorang mufti memerlukan kerjasama. Sebab tu kita tengok kadang-kadang mufti tu datang daripada basic dia Usuluddin, Kuala Luar, sebab dia tidak bersendirian sekarang ni. Dia jamaah. So sekarang ni mufti zaman sekarang ni dia ada sistem lah. Ada sistem sebab kita tak ada ilmu dah tak sama seperti ulama-ulama dahulu yang ada istiqlaliyah. Dia ada kehebatan dia dalam menganalisa 4 mazhab. Sekarang kita memerlukan researcher. Kalau kita tak ada, kita tak ada nak baca. Jadi researcher tu membantu mufti untuk dapat lagi gambaran lebih jelas. Kemudian dia buat keputusan lah. Tapi tak adalah mufti tu pergi interview, mufti tu orang kata pun dia sendiri yang buat research. Jadi sebab mufti sekarang ni dia bukan hanya mengeluarkan fatwa, dia juga melaksanakan dasar pentadbiran. Dia kena pergi pejabat. Jadi suasana tu sudah berubah. Dia kena terlibat dengan di meeting-meeting yang melibatkan agensi, zakat, wakaf. Jadi mana dia ada masa untuk nak kaji kes. Kalau kita katakan fatwa di Malaysia, saya menggambarkan di Malaysia ni kita mungkin ada lebih kurang 1000 fiqh yang perlu kita selesaikan. Yang melibatkan ekonomi, yang melibatkan politik, yang melibatkan sosial. Kita kalau susun balik, mungkin dalam 1000 ke 3. Mana dia untuk jadi mufti rasmi tak sempat pun nak study. Kalau kita nak baca boleh, tapi bila kita nak buat fatwa sesuatu tu kita perlu data. So data ni takkan kita nak pergi collect kat mana pula. So di situlah pentingnya saya lebih suka namakan fatwa jamaiyah daripada orang panggil ijtihad jama'i. Sebab ijtihad jama'i ni dia bercanggah dengan konsep ijtihad. Sebab apa? Ijtihad ni dia tak boleh jama'i, dia seorang-seorang. Makna dia kalau kita katakan ijtihad jama'i, makna dia kita mengumpulkan pendapat ramai, kemudian kita mencetus satu pendapat. Sedangkan ijtihad adalah usul fiqh dia tak tepat lah dia punya tu. Sebab ni usul fiqh masing-masing kena keluarkan pendapat. Jadi masing-masing dia ada personal idea dia. Sekarang ni kita kumpul satu. Jadi sebab tu sebagai ulama kata yang takbir tepat adalah fatwa jama'i berbanding ijtihad jama'i. Sebab kita membuat satu rumusan daripada ramai pendapat. Tuan rasa lagi satu, kita kena fahamkan juga pada masyarakat awam yang institusi pembuat hukum syarak di Malaysia ini sama ada kalau terlibat dengan di bawah elemen negeri lah. Ya. Tapi macam di kewangan kita ada di bawah atas sendiri kewangan, Majlis Penasihat Syariah Negara dan Majlis Security. Itu takhasus fatwa nama dia. Dia adalah takhasus fatwa dan maklumat dia dapat tu pun daripada kajian-kajian yang diberikan orang ni. Dia ada sistem. Kita ada INSAF, kita ada ISRO yang buat research. Dan lagi satu, perlu juga orang awam tahu, institusi fatwa rasmi di Malaysia ni pun dia tak keluarkan hukum yang
Al-Ma'lum. Yang maksud dia yang kalau istilah orang biasa dia remeh-temeh tu lah. Remeh-temeh. Takkan dia dapat keluar fatwa benda-benda yang mana dia orang senang faham. Sembahyang 18 rukun dan sebagainya. Dia lebih pada benda yang ada melibatkan kepentingan awam lah. Yang orang nampak tak dapat diselesaikan oleh ustaz-ustaz. So pentingnya fatwa di situ untuk mengangkat khilaf. Betul. Jadi kita dah pasal pengalaman ustaz di Darul Ifta dan sejarah. Dan mungkin sekarang ustaz boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan di Malaysia ni macam saya cakap tadi metodologi membuat fatwa tu dah disusun. Betul. Dah disusun. Kalau kita tengok enactment dan juga dia akan mula dengan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, berpindah kepada qaul mu'tamad mazhab lain. Betul. Kalau ada kepentingan awam tu dia boleh beristihad. Betul. Dia ada dah cantik. Kita ada macam, tapi itu kita tak namakan fatwa lah sebab dikeluarkan oleh Majlis Muzakarah kan. Misalnya orang panggil MKI, itu kes MH370 yang terhempas tu. So bila nak tuntut claim apa semua tu, kalau ikut mazhab Syafi'i dia tunggu sampai umur 63 lah, kata umur selalu mati. Jadi dalam bab bila orang hilang kan? Bila orang hilang nak mafkud kan? Ya, kalau Maliki 4 tahun, ada 10 tahun. Jadi keputusan mereka adalah bergantung kepada keputusan qadhi. Tak kira dah tahun-tahun. Kalau qadhi mendapati ada evidence mati, kita putus mati dan boleh dikawinkan. Maknanya semua berjalan macam biasalah. Semua itu ijtihad. Dan rupanya bila saya baca fatwa Qaradawi dalam Fiqhul Usrah, sama pendapat dengan MKI. So itu satu benda yang menarik. Makna keberanian ulama kita ada keberanian dia untuk keluar daripada bukan 4 mazhab, 8 mazhab sekali. 8 mazhab. Dalam bab tu bukan ikut 8 mazhab kan? Yang bukan 4 mazhab, bukan 8 mazhab. Ijtihad. Dalam bab MH370. Ya, yang mafqud. Yang maksud dia orang yang tak tahu mati tak mati. Tapi dulu tak tahu tu, dulu tak ada mati kapal terbang. Terbang ni kalau kita tengok segi kajian, terempas dia takkan orang apa kalau tak jumpa tu. Payah. Dia 99% tu dia akan mati lah semua. Jadi takkan kita nak ambil. Zaman dulu orang naik unta, betul. Lepas tu hilang. Lepas tu mungkin ada. Mungkin badan tak hancur. Kapal terbang ni kalau kita tengok suasana dia tidak ada kawasan selamat. Makna dia kalau kita nak kaitan mungkin di belakang atau depan tu yang selamat. Kapal terbang ni duduk di mana pun sama. Dia macam belon ibarat dia. Kiranya metodologi itu tidaklah orang kata rinci. Betul tak? Betul. Kalau kita sebab tu saya katakan ulama ni apa kelemahan dia? Seperti yang disebut oleh Al-Imam Imamul Haramain, yang khusuhumul istiqra'. Dia kurang data dan statistik. Imam Haramain, saya terkejut bila Imam Haramain sebut kurun 400 Hijrah. Makna dia daripada dulu masalah ulama bukan masalah kitab, masalah data. Nak nawazil yang hukum tu. Ya. So kita sekarang ni perlu ulama mengoreksi data dengan lebih tepat. Dan pengalaman saya bila kita berkecimpung ulama-ulama yang terutama saya melihat Tasir Dr. Bakar lah, dia antara ulama yang sangat menitikbatkan bab data. Dan bila kita dia menggunakan cara sedemikian banyak benda yang kita boleh menyelesaikan fatwa-fatwa yang terikat dengan uruf. Yang bukan terikat dengan nas lah. Kita tak ada dalam kitab lah. Ya. Kita tak boleh ambil direct. Tujuan mufti ni menjawab benda yang dalam kitab. Itu tujuan sebenarnya. Betul? Ya. Okay, jadi sekarang ni apa Ustaz rasa dari segi apa negara boleh buat untuk memperkasakan lagi institusi fatwa ni sebenarnya? Oh, itu soalan yang saya sangat suka lah. Yang pertama, saya menyuruhlah kerajaan lah memperuntukkan wang yang lebih besar lah. Bajet lagi besar? Bajet yang besar. Sebab sebenarnya fatwa ni kalau kita faham, dia mempengaruhi semua lapisan. Sebab kita dalam rekod fiqh kita ada lebih kurang 1,200,000 fiqh. Dan fatwa mungkin kurang daripada tu. Dan kesan fatwa ni kalau kita tengok kitab Al-Mi'yar, kemudian kita kitab fatwa ulama, fatwa kubra, termasuk fatwa Ibn Taymiyah ke apa semua tu menjawab persoalan semasa. Dan benda itu dia bukan terhenti kepada kita tersebut. Kita tersebut hanya melatih saja. Jadi mufti ni dia bukan hanya belajar fiqh, dia kena belajar ekonomi sikit, dia kena belajar undang-undang. Mufti zaman sekarang ya, kena belajar accounting. Tak cukup dengan apa dia
fi kitab. Tak cukup. Sebab kalau faqih okey. Tapi mufti ni dia mesti ada idrakul waqi'. Dan waqi' ni terbagi pada 5. Kalau dibagikan oleh Malik bin Nabi. Jadi yang pertama adalah alamul ashkhas. Dia kena kenal orang. Makna orang ni macam-macam. Bangsa. Dia kena tahu asya', alamul asya'. Idrakul waqi', asya'. Kedua, ashkhas, asya', barang-barang. Dia kena tahu apa itu DNA, apa itu semua tu. Benda-benda. Kalau kita sebut alkohol pun ada banyak jenis. Jadi kalau dia tak Kalau orang tak tahu dia tu hukum haram ya. Ya. Macam perfume. Kita sebut alkohol. Tapi ada alkohol perfume itu sama dengan alkohol dalam minuman. Kemudian alamul rumus, term-term. Kita ekonomi ada term dia. Kemungkinan kita bergaduh tu bukan kepada hakikat, term saja. Tapi tak logik. Khilaf lafzi. Ya, khilaf lafzi. So, dia kena menguasai kalau nak bicara tentang ekonomi. Ekonomi ada term-term yang kita keliru dengan istilah fiqh. Okay. Politik ataupun sosial. Kemudian dia ada alamul ahdas. Dia kena kaji kejadian tu macam mana. Apa punca dia. Kalau berlaku contoh dia kes-kes yang sekarang ni. Apa dia sama ada kes-kes apa dia agama, sosial. Dia kena kaji. Macam apa menjadi punca. Jadi dia kena kaji ahdas. Accident yang berlaku kapal terbang ke apa isu dia kena kaji dengan lebih detail. Kemudian alam dia panggil ahdas. Kemudian kita ada alamul asya, alamul ashkhas, alamul rumus, alamul nizam, sistem. Maksudnya mufti dia bila keluar fatwa dia tak boleh main belasah je. Tak. Dia kena tahu sistem Malaysia macam mana sistem. Sebab kita berhadapan dengan sistem yang mana kita ada aliran yang macam-macam. Alamul afkar yang kena. Kita ada sosialis, kapitalis. Kadang-kadang memang kita terbentuk harap, tapi kita kena mesti menganalisa setiap aliran yang baru. So dia kena baca bukan hanya fiqh saja. Jadi kalau dia tidak terlibat dalam afkar, kita ada macam-macam kekeliruan dalam apa dia istilah sekarang ni dengan ada pluralism, kita tak tahu macam mana tahap kesesatan tu macam mana. So kalau dia hanya baca apa dia buku saja, tak selesai masalah. So 6 alam itu yang dinamakan sebagai idrakul waqi'. Jadi bajet yang kita perlukan daripada kerajaan sangat besar. Ialah untuk memperkasakan universiti fatwa dengan dan persiapkan. Kelebihan kita dapat main mufti. Itu bagi saya rahmat. Sebab tak adalah kediktatoran tu. Kalau seorang mungkin jadi diktator mufti. Sebab ada 14 dia ada check and balance juga. Dan yang kedua ialah mesti kita ada institusi fatwa yang melahirkan khas mufti-mufti. Yang memang kena hidup macam kita kata MRSM daripada awal. Sampai dia masuk universiti sains begitu. Dan maksudnya kira macam kalau orang nak belajar mengaji di doktor kan. Ya, dia memang dia belajar dia ada sains. Dia tak boleh masuk sastra, dia lompat sana. Sebelum jadi doktor tu, dia praktikal dulu. Ya, dia ada HO dia. Jadi kita tengok sekarang ni mufti kalau kita tengok kajian Hasan Dadu, dia memerlukan 17 tahun kalau dia jadi seorang alim syar'i yang matang. So mungkin kita ambil pandangan 10 tahun. Benda tu ikut zaman. Tetapi kalau hanya masuk universiti boleh tak ambil fatwa, lambat sikit. Sebab basic fatwa tu dia kena kuasai 12 bidang ilmu yang luar dia dan sebagainya. Kita nak betul-betul mufti yang mutamakin. Bukan sebelum kita nak melahirkan jawatan mufti tu, diri dia tu adalah bersifat mufti. Benda pegang jawatan tersebut, dia jadi AJK, dia dah ada kemahiran yang begitu banyak. Sebab fatwa ni adalah kemahiran. Jadi itu yang memerlukan sokongan lah. Sokongan sebenarnya mufti, dia kena beyond segala jawatan yang sedia ada. Mengatasi parti politik, mengatasi apa dia. Sebab dia nak bagi pandangan untuk kebaikan ummah. Maksud soalan dia mewakili risalah Tuhan itu. Jadi dia kena beyond lah. Kalau dia terikat dengan parti, kalau dia sebab tu mufti bagi saya tidak boleh jadi ahli parti mana-mana. Kalau di Malaysia lah, mana-mana parti di Malaysia. Perlu istiqlal. Sekarang ni pun nasi istiqlal. Maksudnya belum ada lagi kita dengar mufti ada jawatan parti lah. Betul. Yeah. Jadi kalau terlibat dia kena tak jawatan. Supaya dari sudut reputasi tu orang yakin dia tak ada kepentingan kepada mana-mana hizbun. Hanya untuk ummah. Betul. Sebab hizbun ni walaupun dalam negara Islam dia ada bersifat biasness. Dia ada tendensi untuk
Mana-manalah bila kita dah masuk dan kita ada kecerdasan. Tapi sebab tu kita nak memperkasakan lagi mufti supaya dia dihormati. Sebab mufti orang tidak bertanya tentang takwa dia. Orang menjumpa mufti bukan nak tanya. Sebab dia bukan murabbi. Untuk dia tarbiyah suluk. Dia nak selesaikan masalah dia. Dia bukan nak nasihat tu ada, tapi dia lebih pada Dia mizan ni adalah kepada nasihat untuk fatwa. Dia bukan nak bahas tentang takwa. Takwa dia ada mizan suluk dia. Maknanya dia ada murabbi dia. Sebab semua orang berjumpa dengan mufti nak tanya halal ataupun haram. Dia bukan nak tanya takwa mufti. Saya sebut fake mizan tadi. Jadi kalau kita sebelum tu Ustaz Fawaz juga pengurusi Markas Al-Qaradari. Ya. InsyaAllah dilancarkan dalam InsyaAllah kita jalan dalam 16. akan ada 16. beberapa program yang kita akan buat di dalam Markas Al-Qaradari. Dan kita kaitkan dengan mizan, fiqh mizan tadi saya sebut. Macam mana kita nak kaitkan fiqhul mizan yang Ustaz selalu, risalah dakwah yang Ustaz selalu sebutkan dengan kaitan dengan peranan mufti ni. Maksudnya istilah fatwa ni, fiqh mizan dengan istilah fatwa. Ya, mizan fatwa ni berdiri di atas ijtihad. Kerana dia ilmu dan juga idrakul waqi'. Makna kalau kita sebagai ahli fatwa tak faham waqi', sama ada dalam bentuk belajar ataupun bantu orang lain, dia tak ini fatwa. Jadi ra'yu je lah. Makna dia mesti ada data yang sangat lengkap. Sebab mizan fatwa ni dia berlain daripada qadhi. Qadhi ni dia ilzam. Dia orang kena patuh. Dan qadhi ni dia mau kepada dakwaan. Kita luas. Mungkin tak ada orang mengadu pun kita boleh bagi fatwa berdasarkan maklumat kita ada. Tapi kalau qadhi dia tak boleh luas saja. Tiba-tiba dia hukum orang. Walaupun dia tengok orang tu mencuri. Sebab al-qadhi la yaqdi bi'ilmi. Hakim dia tak boleh hukum dengan ilmu dia. Sebab tu sebenarnya mufti peranan dia sangat besar. Yang dia boleh membantu kerajaan dalam melaksanakan syariat compliance kita namakan. Dan sekarang ni bidang fiqh kita boleh pergi sampai lebih daripada 20 bidang. Sekarang ni mufti di segi bidang kuasanya adalah falak dan juga masjid. Betul. So itu hanya dari sudut undang-undang, tapi dari sudut istilah mufti itu dia beyond semua benda. Dia ada fake masjid, fake lapangan terbang, semua fake stadium. Kita akan bahaskan semua benda terperinci. Makna daripada haid nifas sampailah undang-undang udara dan angkasa. Sebenarnya mufti ini al-mujib, orang yang menyelesaikan masalah masyarakat. Dia bersifat diana. Dia tidak membicarakan evidence. Qadhi dia kena ada saksi. Kita direct tu idrakul waqi'. Betul bagi saya, kalau siapa yang faham, insya-Allah dia akan menyokong segala usaha kerajaan memperkasakan mufti dari sudut gaji dia, dari sudut kuasa dia, dari sudut orang kata apa, memperkasakan mufti dan timbalan mufti dia ada kuasa dipilih dalam bentuk yang institusi mufti itulah orang panggil. Memperkasakan institusi mufti tu. Sebab kalau kita hormat dia istilah fatwa ni, kita akan jadi mudah dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Sebab dia boleh membantu kerajaan. Sebab orang yakin. Sekarang ni kita ada fatwa bagus, mufti bagus. Kadang-kadang tu hubungan fatwa dengan masyarakat tu dia tak sampai. Yang kita namakan sebagai fatwa ijtimaiyah, alaqah tu. Jadi kita memerlukan pemekasaan dari sudut nama yang baik semua, dari sudut wartawan pun memberi imej yang sangat baik. Jadi saya yakin kalau kita ubah fatwa ni kepada pemantapan di semua aspek, dari sudut gaji, dari sudut kawalan, dari sudut undang-undang, dia jadi akan Malaysia khususnya akan berubah sekaligus. Sebab kita di zaman sekarang pun nak rasa branding pun penting. Maksudnya belanjawan ataupun bajet untuk khas untuk branding. Saya kita tak pernah dengar belanjawan khas untuk fatwa. Kita hanya sebut agama. So kalau kita untuk tahun depan kita boleh cadangkan pada PMS untuk ada belanjawan khas. Sebab mufti ini dia menjawab menghasilkan doktor. Ya. Dia adalah doktor dalam bidang agama. Bukan setakat akhirat, dunia dan akhirat. So dia kawal, dia kontrol dua-dua ni. Sebab tu bagi saya, misalnya hal yang mufti berjusosi dan sebagainya, itu penting semua tu. Supaya mungkin di satu nanti ada bodyguard,
diberi polis satu iring. Sebab benda-benda macam tu untuk nak menunjukkan mufti ini dia bukan hanya menjawab isu-isu kecil. Sebab bila dia ada polis jaga dia, menunjukkan dia tu ada security yang mana dia menjaga sebuah negara. Dia macam kalau di Mesir tu dia punya Syekhul Azhar dengan Mufti Jumhuriyah. Ya, Syekhul Azhar tu memang lebih besar lagi lah. Mufti ni dia fokus pada fatwa. Dan dia ada pengawal. Kita kan tengok dia ada polis jaga dia. Di Malaysia mungkin ada driver lah. Kita punya jusasi. Mungkin satu hari nanti bila diperkasakan fatwa ni, dia boleh jadi penjusa B atau penjusa A. Jadi kita rewind sikit Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut pasal ya kita pergi ke belanjawan untuk menghasilkan mufti. Tapi kita rewind sikit dari segi nak takwin malakah mufti tu, apa antara yang Ustaz kata dia apa 14 ilmu yang dia perlu ada. Mungkin Ustaz boleh share dengan para pendengar apakah ni hampir sepakat detail ilmu dari segi apa yang sebenarnya seorang mufti tu perlu ada pada dirinya sebelum dia ada. Ya. Hampir kalau kita kaji syariat hampir semua madrasah usul fiqh bersepakat iaitu menggunakan bahasa Arab. Itu yang pertama. Kalau Arabi, kalau Isnawi sebut, dia sebut ayakuna arifan bilatil arabiyyah ifradan wa tarkiban. Maknanya dia kena hafal kamus, dia kena baca kamus dan dia baca buku-buku sastra. Fokus kepada adab yang membentuk kefahaman Quran. Dia ada buku-buku dia. Kita ada buku Al-Jahiz, kita ada buku buku-buku sastra yang ditulis oleh ulama lama yang orang baca seperti Ibnu Abdul Rabbi dalam kitabnya sastra. Saya tak ingat nama dia tapi makna itu buku-buku sastra yang membentuk takwin musatraf, mentakwin malakah bahasa Quran. Begitu. Pertama. Bahasa usul fiqh. Usul fiqh ni kesilapan kita dalam madrasah moden ini, dia pembelajarannya dia terpecah-pecah. Tak mengaji habis. So dia belajar sikit, dia langkau sana langkau sini. Sedangkan usul fiqh ni dari segi istilah ilmu mantik, dia adalah mimbab kulli ilal juz'i. Makna dia tak boleh mengaji secara fikih. Dia tak boleh mengaji qiyas tapi tak mengaji lain. Dia kena mengaji. Dia tak macam dia tak macam fiqh. Fiqh dia panggil al-juz'u ila kull. Kalau kita menjadi faqih zakat, kita boleh jadi faqih solat. Tapi dia tak ada dalam usul fiqh saya ni pakar qiyas. Saya ni pakar maslahah mursalah. Dia tak ada macam tu. Dia kena pakar usul fiqh. Betul pakar. Tak ada orang kata saya pakar qiyas. Tak ada. Dia tak ada macam tu. Dia macam nahwu, kita tak kata jadi pakar mubtada, kemudian dia tidak tahu khabar. Pakar maf'ul bih. Dia tak ada. Dia memang kena pakar nahwu. So begitulah makna dua asas tu. Kata Ar-Razi iaitu ulum Arabiyyah dan ilmu usul fiqh. Kalau kita kuasai yang tu, yang lain mudah dapat ilmu Quran dan sebagainya. Jadi problem yang disebut oleh Zakaria Farid Al-Ansari dalam kitabnya Mafhum Alimiyah itu adalah krisis fatwa adalah apabila mufti itu tak menguasai usul fiqh. Dia sebut dalam kitab Mafhum Alimiyah, dia kaji. Dan itu hakikatnya sebab usul fiqh ini dia adalah satu manhaj pemikiran yang menghasilkan fiqh yang betul. Dia tahu dia dapat menggunakan mufti itu daripada hawa nafsu. Kalau kita ni macam-macam ilmu. Kalau kita belajar tasawuf kita nak kuatkan sifat-sifat mazmumah. Tapi usul fiqh nak mengeluarkan pemikiran terkesan dengan hawa nafsu kepada manhaj. So ilmu usul fiqh adalah peranan dia adalah metodologi. Jadi dia sedar dia salah, dia betul. Maksudnya dia boleh rawat diri dia. Ya, sebab kita nampak macam pengajian usul fiqh moden ni, ataupun bukan semualah, tapi dia nampak macam sesetengah para asatizah kita dia mengambil jalan tawaduk yang mana zaman sekarang ni tak orang tak layak beristihad. Ya. Jadi seolah-olah ada dia tinggalkan untuk mendalami usul fiqh tu, dan apa yang ada dalam mazhab kita ambil lah. Betul. Yang dah nampak untuk macam saya cakap lah, kita bincang tadi untuk masalah-masalah yang dah sedia ada, dia tak jadi isu. Tapi masalah-masalah moden ni dia macam-macam kan. Dia, dari segi medical contohnya, dari segi macam
angkasawan kat Betul. penerbang Betul. kan, ataupun dalam masalah sistem kewangan. So jadi macam mana pendapat Ustaz dari segi usul nak memperkasakan pengajian usul fiqh yang boleh memberi ataupun mempersiapkan individu sebagai seorang mufti yang Pengalaman saya ni usul fiqh ni, apa kelemahan kita ialah kekurangan tadrib, makna training. So kita hanya baca kitab tapi tak pernah diaplikasikan dalam bentuk pembacaan Quran melalui usul fiqh, pembacaan hadis melalui usul fiqh, pembacaan waqi' melalui usul fiqh. So kita baca kitab, kita habis begitu. Dia perlu ada mungkin di universiti tahun keempat tu latihan aplikasi usul fiqh. So dia baca berita, dia cuba mentakhrij, mentakif. Malakah ni memerlukan 2-3 tahun. Apa-apa malakah dia tak ada, datang 6 bulan. Dia punya apa istilah outlier tu. Jadi dia benda kan, kalau kita jadi pilot hebat pun kena ada 1,000 jam, kena jam tu penting. Man hours Ya. to be a specialist yang panggil. Tapi kalau kita 6 bulan tiba-tiba jadi pakar, pelik juga. Kalau kita jadi konsultan doktor pun 15 tahun. Sebab dia mengumpulkan semua elemen pengalaman, kesihatan jiwa. Lepas tu di Azhar nak jadi mufti paling kurang umur 45 tahun. Sebab dia nak bagi kita matang tu. IQ tu. Sebelum tu jadi umanat boleh lah, ataupun pembantu boleh lah. Tapi syarat jadi mufti dia tu berarti 45 tahun ke atas. Itu darjah ustazia. Begitu lah. Tapi kita tak ada sampai tahap itu. Tapi point dia psikologi penting untuk menunjukkan mufti. Sebab dia tak boleh. Mufti kata Khatib al-Baghdadi, dia mesti jadi penyayang. Dia tak dia pemarah. Pemarah dia penceramah boleh lah. Wise. Bila orang datang bawa masalah, dia tak boleh marah orang tu. Tak boleh. Sebab orang tu nak menyelesaikan masalah hukum yang biasanya dia ada kesedaran dalam diri dia. Dia mesti penyayang. Untuk mengikut syariah. Ya, dia kata Khatib al-Baghdadi dalam Al-Faqih Mutafaqih, ayakuna rahiman bin nas. Itu terikat dengan fatwa taisir tu. Sebab kalau dia tak penyayang, dia kira haram lah. Macam dong kita. Mazhab tutup file lah. Tutup file. Guru saya dulu kata, mazhab haram ni mazhab tutup file. Sebab tak bisa lah. Kalau intan dah mudah, haram. Habis, tutup. So file. Bila kita kata harus, kena buka file. Kena check. Rawabit. Dan semua. Yang perlu pendengar faham, bila kita kata mazhab taisir ni bukan kita tatabuk rukhas secara melulu. Kan? Dia ada metodologi dia. Lebih susah daripada taksir. Sebab taksir hanya menggunakan kalimah haram je. Bila taisir, kita kena letak rawabit. Letak rawabit Ada provision. Dia balik kepada yang apa nama tu, Malakah fikih usul fiqh sebenarnya. Ya. So saya kata 14, tapi yang penting yang sepakat dua bahasa Arab asas dengan usul fiqh. Ya. Tambah sekarang ni orang tambah kepada maqasid syariah lah. Tapi yang maqasid syariah tu dia subset kepada masalah kan. Dia subset kepada usul fiqh. So itu asas lah. Kemudian kena dalami fiqh mazhab. Bagi pengalaman saya, kalau kita terus pada fiqh muqaranah, dia celaru sikit otak. So dia ambil masa 3-4 tahun untuk dalami satu mazhab. Macam kita masuk universiti, mana ada kita masuk universiti 3-4 universiti. Masa master PhD boleh, tapi degree kita tak boleh ambil apa nama dia, orang kata selalu. Makna dia kita daftar sampai 2-3 universiti, pening kita. So untuk kata Abu Zarah, sesuai untuk permulaan ialah kita ada satu syekh. Dulu syekh, sekarang ni mazhab. Sebab dulu syekh mazhab pun. Betul. So bila saya belajar dengan Imam Malik, Imam Malik itu adalah mazhab. So sekarang ni tak ada dah Imam Malik. Yang ada adalah mazhab Maliki. Dia tak ada Imam Syafi'i, yang ada adalah mazhab Syafi'i. Sebab itu tak boleh menentang mazhab, sebab dia adalah satu universiti madrasah membentuk malakah. Siapa yang tidak belajar di atas kaki mazhab, dia tak akan capai malakah. Ini bukan secara akli, tapi secara waqi'. Secara pengalaman lah. Ya, relatif. Hukum adat macam tu. Biasa tu mungkin masalah pengajian agama Islam zaman sekarang. Kecelaruan. Dia banyak lompat terus kepada muqaranah. Sebab tu kalau tak ada prinsip. Sepentingnya dia mahir, satu bukan tak boleh nak rujuk yang lain. Itu fatwa dia untuk malakah. Kita bezakan untuk nak fatwa, ambil lah mana-mana mazhab, tapi malakah tu datang dalam satu mazhab. Sebab tu Imam Syafi'i duduk Imam Malik 10 tahun. Kalau dia berpindah-pindah ke imam ni tak dapat malakah. So itu di antara sejarahnya. Ya. Jadi mungkin ni yang terakhir Ustaz, Baik. tentang
bagaimana mufti ni boleh peranan mufti fatwa ini boleh apa panggil tu, menyumbang kepada gagasan, macam Ustaz cakap, kalimah thayyibah. Ya, saya nak beritahulah nanti sebagai kita meraihkan apa yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Agama Datuk Dr. Naim. Kita telah melancarkan sama-sama itu gagasan kalimah thayyibah yang bertepatan dengan fatwa. So fatwa ni dia tidak boleh kalimah sayyi'ah. Jadi mufti kita tengok itu dinamakan di Malaysia sahibus samahah. Bahasa Soal bersama ya. apa maksud sahibus samahah? Dia orang yang kualiti sangat tinggi. Dan dengan pelancaran kalimah thayyibah ini, fatwa boleh membantu gagasan ini dalam bentuk memberi fatwa yang lebih jelas, fatwa yang lebih tegas, fatwa yang penuh dengan kasih sayang. Fatwa ini memerlukan elemen-elemen yang lengkap supaya dia ada satu taksir. Kita nak bincang sekali. Tadi kita bincang kali apa kesan dia terhadap masyarakat. Bila fatwa keluar, masyarakat atau Allah selesaikan masalah tu. Kita nak macam mana kita nak jadikan fatwa ini sebagai satu kalimah thayyibah yang menjadikan manusia itu berubah. So, di antara peranan perubahan ini adalah fatwa. At-taghyir itu berlaku bukan hanya dengan undang-undang. Undang-undang saja tak cukup nak ubah manusia dengan fatwa. Kerana fatwa diikat dengan agama. Maka itu bagi saya ada gagasan yang thayyibah selari dengan pemekasaan fatwa sekarang yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Bagi saya ini satu ruang untuk kita lakukan islah mastata' tu. Sama dengan gagasan PMS kita, bahawasanya bila kita nak reform, jangan lupa kita reform fatwa. Dan sekarang Yang Berhormat Menteri berusaha untuk reform institusi fatwa ini. Dengan memperkasakan institusi fatwa. Ya, itu semua juzuk daripada reform yang diinginkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tadi kita ada sebut pasal kita nak menaikkan institusi fatwa ni pun ahli majlis ataupun orang yang nak jadi mufti ni perlu ada malakah, perlu diperkasakan. Tapi apa juga nasihat Ustaz kepada rakyat ataupun awam lah, dari segi, sebab bila kita tengok bila kadang-kadang di Malaysia ni timbul isu, nampak seperti dengan sosial media ni tohmahan kepada institusi fatwa itu sendiri. Jadi apa nasihat Ustaz kepada orang awam tentang, ya memang kita boleh memberi pandangan, tapi perlu adab kita terhadap institusi fatwa ni. Betul. Saya melihat benda ini penting untuk menjaga kelestarian institusi agama. Bila kita tak beradab dengan mufti, bermakna kita meruntuhkan sendiri institusi agama kita. Di waktu orang lain menghormati padri mereka, menghormati tokoh-tokoh agama mereka, kita tidak menghormati. Sebab itu perlu kita membawa kepada etika awam. Kita tidak mau membawa kepada creative chaos. Maknanya kita hebat tapi kita merosakkan. Adab satu benda yang penting. Bukan kita makna kata mufti itu maksum, tetapi tidak boleh kita menghina dalam bentuk menyatakan mufti tidak berpandang dan sebagainya dalam bentuk penghinaan. Itu kita boleh disampaikan dalam saluran yang tepat, sebab kita mesti menjaga mizan dari sudut masyarakat bukan Islam melihat bagaimana institusi agama ni sangat dihormati. Dan kita bukan sekadar puja mufti, tetapi kita mesti adab menghormati, seperti kata Syatibi, menghormati para ulama. Itu satu benda yang sangat penting. Bukan kita mengagungkan, tak ada istilah kita nak mengagungkan. Tanpa di zaman sekarang semua cari pandai, tapi kita mesti menghormati seperti kita menghormati institusi yang lain. Kerana kita nak menjaga keutuhan dan sebagainya. Dan di Malaysia, alhamdulillah, kita tengok mufti-mufti yang dipilih, mereka bukan setakat mereka ada ilmu, tetapi ada pembantu-pembantu daripada hampir 10 kali tetakuasa. Dan lepas tu ada researcher lagi. Jadi dia bukan bersendirian lah, pendek kata. Sebenarnya rahmat untuk orang Malaysia kan. Ada 14 mufti boleh kita ikut. Selalu dulu kita pun terkesan, Malaysia kita pilih yang hanya ada 14. Tempat ni satu saja. Tapi bila kita makin tua ni, makin matang sikit, rupanya bagus ada 14 ni. Jadi orang nampak kecantikan fatwa, ada rusuh, ada keringanan. Mungkin mufti kata macam ni, mufti kata macam tu. Macam fatwa ASB lah kan. Ya. Dia ada kelainan dari segi negeri-negeri. Ya. Secara asasnya sama. Dia ada majoriti yang dah mengharuskan. Tapi ada yang mengharuskan dengan syarat. Dia syarat. Tapi makna satu benda yang baik.
Jadi kalaulah ada seorang mufti tak nampak kecantikan banyak sangat. So walaupun kita satu mazhab, tetapi kadang-kadang mazhab Syafi'i pun ada banyak kaul. Kita tengok masalah jamak qasar. Penentuan kilometer pun dah ada perbezaan. Jadi kita belajar sebenarnya kita ni kena seronok dengan ada perbezaan mufti ni. Baru kita tengok keindahan ilmu. Sehingga orang dia nak menjadikan pendapat mufti tu untuk hawa nafsu dia. Tak, kita hormat pendapat mufti ni dan kita bagi ruang kepada masyarakat. Dan tak pun kita katakan ada kekeliruan. Tak keliru pun jelas. Kita ada sirah, ada semua. Yang penting yang mana lebih dekat dengan hati kita. Allah Ta'ala buat jiwa kita ni berbeza. Jadi elok ada 14 mufti ni. Saya bagi contoh lah. Saya baik dengan mufti Sabah. Datuk Abu Usu. Sangat luar biasa. Dia cerita kepada saya, bila dia keluarkan fatwa daging korban boleh diberikan kepada orang Islam oleh orang bukan Islam, di negeri tak boleh. Sabah je yang bagi. Sabah yang boleh Sebab dia masyarakat bukan Islam ramai pada masyarakat Islam. Ada di kalangan penduduk yang terima daging korban tu masuk Islam kerana rahmah itu. Itu yang dia katakan peranan fatwa. Sebab tu kadang-kadang orang undang lawyer, dia pun tak faham peranan mufti dia perkritik. Misalnya ambil contoh kahwin bawah umur. Dia pun marah. Lah kita kalau apa marah Marah mufti tak tahu. Macam eksploitasi. Ya, sedangkan mufti tu duduk di masyarakat yang kadang-kadang anak lo nikah dah umur belasan tahun dah mengandung. Jadi dia kata macam tu macam mana, tapi semua dengan izin hakim. Bukan kita saya sahaja nak kahwin kan, mufti dia duduk dengan masyarakat. Jadi bagi saya sebab tu mufti ni lebih mendalam daripada lawyer, lebih mendalam daripada hakim. Kerana mereka mendalami apa dia susuk tubuh dan deep makna masyarakat itu. Jadi dari satu sudut orang awam dari satu sudut is meningkatkan level mufti itu sendiri. Betul. Dan sudut lain juga orang awam pun perlu mainkan peranan dalam sangat memahami satu perbezaan fatwa tu. Betul. Dan juga menghormati. Perlu, sebab keyakinan itu akan bertambah yakin dan itu memudahkan kerajaan nak melaksanakan apa-apa dasar yang adil. Saya beri contoh dulu masa GST. Kerajaan ketika itu meminta keputusan Majlis Muzakarah Hukum MPR. Betul? Nampak tak? Dia punya perjalanan nampak semus. Dan GST orang kata apa, tanpa disangka di antara jalan yang terbaik. Lebih telus. Tetapi kenapa perlukan fatwa? Sebab saya teringat dulu masa zaman sosialis dulu. Mereka gunanya khatib-khatib ni untuk nak menentang kapitalis tu menggunakan orang agama juga. So kita sebenarnya kita bukan menunggang. Menunggang ni makna penyalahgunaan. Kita kadang-kadang ni terlampau luas sangat. Kalau kita ceramah saja, cerita kemudian orang banyak payment, orang kata tunggang agama. Jadi kita kecelaruan dalam banyak istilah. Itu bukan dia apa dia menunggang. Tak guna mizan yang betul. Ya, itu profession kita. Sebagai penceramah di masjid, itu profession kita. Kita based on time value of money. Service. Bukan ada based on jaya agama. Kita tak jaya agama. Kami menggunakan tenaga kami 40 minit. Jadi dibayar based on time value of money. Bukan dibayar atas kami mengajak tu. So, kefahaman tu kadang-kadang memburukkan ni ulama apa kerajaan lah dan sebagainya. Itu dah jadi ulama apa? Ulama mesti kita akan bersama dengan daulah. Qadhi Yusuf jadi qadhi kepada kerajaan. Cuma mungkin ada cerita tertentu ulama dulu tolak. Itu ada mizan yang lain. Tetapi kalau kita gambarkan menjadi mufti kerajaan satu jawatan yang jauh, jawatan yang teruk. Ini saya dia bagi apa mufti hukum. Perilah ni orang kerajaan. Jadi kita jadi orang apa sebenarnya? Dan sebenarnya penting juga kita faham. Kalau saya katakan mizan dalam kita apabila seseorang itu Ketua Mufti Hukumah, bila dia nak menegur kerajaan tu dia ada saluran. Dia ada saluran. Kita tak boleh samakan dia dengan. Tak boleh. Dia ada saluran dia. Sebab maqasid dia duduk sebagai mufti merasmi ni besar. Dan saya yakin semua mufti di Malaysia menasihati pemimpin. Tapi dia cara yang tersendirilah. Tak ada lah penceramah. Kalau tak ada. Sebab kita dilantik jadi penasihat kepada pemerintah. Jadi kita respect pada semua mufti. Yalah masing-masing ada kebaikan dan kelemahan. Tapi kita secara asalnya itulah cara fikir seorang Muslim awam. Tapi macam mana pula mufti bila kita kait dengan orang awam ni kan. Yang pasal orang tua
nak tanya sedalil dengan lebih mendalam. Ya. Ini sebenarnya apakah mizan bagi orang awam ni untuk mengetahui dalil yang lebih mendalam? Itu Bila masanya, adakah Ya. Dia boleh tanya mufti dalil ketika dalam majlis ilmu lah. Kalau dia pergi jumpa dia pejabat nak tanya dalil, itu bukan masa dia. Sebab mizan dia hanya memberi ubat. Dan ada orang yang tak berperhati, tapi dia kena study balik. Kenapa buku-buku fatwa ulama daripada Imam Nawawi hanya ringkas saja? Sebab sebenarnya psikologi orang yang baca fatwa, dia bukan nak mengaji. Dia nak tahu jawapan hal haram, dia nak balik. Tetapi orang yang selalu tanya dalil tu orang yang nak main belajar. Jadi bukan waktu istifta tu waktu mengajar. Tapi kalau dia jawab fatwa tu, kita mesti tengok. Kalau ditulis fatwa dalam buku, tak apalah. Direct. Nak buat apa dalil? Sebab dia sudah yakin, dia telah memberi kepercayaan kepada mufti itu untuk menjawab. Kalau dia tanya dalil, itu makna dia tak yakin mufti. Sebab itu dalam usul fiqh disebut, mujtahid adalah dalil kepada awam. Ya. Bukan bermakna dalil hakiki. Apa Imam Syatibi ke apa? Dari punya apa? Ini disebut dalam kitab Lumak oleh Imam Syirazi. Syirazi. Ya, dia bahagikan dalil kepada Quran, Sunnah, kemudian kepada mujtahid. Bukan hakiki, tapi kita kena faham. Kita sering jumpa doktor, kita tak tanya doktor dalil ni apa, sebab kita bukan minda pelajar. So, saya orang kita kena beritahu berawal. Nampak apa kita sebutkan benda yang mereka tak perlu tahu. Dan setelah mereka yakin dengan kita. Sebab tu bihasabil siqah. Kalau mereka tak yakin, mereka tak lantik kita. So kita dengan mibabil amanah, kita tak perlu sebut dalil. Sebab kalau kita telah merumuskan dalil di dalam siqah yang kita keluarkan. Tapi kalau tanya dalil boleh. Majlis mengerti. Tak ada apa itu. Saya rasa antara kekeliruan sesetengah ialah bila dia mai tanya dalil kat Ustaz A, Ustaz B, ataupun dia compare dalil Mufti A, Mufti B, dia pula yang rumuskan mana lebih Sebab lebih kuat. Kita orang yang jadi ahli fatwa ni, dia kena tahu seni kemahiran memahami soalan. Soalan ni ada tanya untuk memperbodohkan mufti, ada untuk nak kata dekat orang, ada memang dia nak tahu untuk diri dia. Sebab tu mufti yang mahir, dia kenal soalan tersebut, maka dia jawab apa yang perlu jawab dan meninggalkan apa yang tak perlu jawab. Ini berdasarkan dia bagi maharah mufti lah. Sebab tu kita nasihatkan, boleh tanya dalil tapi tengok majlis lah. Kalau kita dalam majlis ilmu, kalau kita tanya dalil bagi sangat, orang lain pun ada soalan juga. Sebab tu saya mandas di radio. Kita hanya menjawab fatwa ataupun menjawab fiqh dengan ringkas. Kalau perlu dalil baru kita keluarkan. Kalau tak perlu, mana benda tu dah jelas, kita sadar pada mazhab Syafi'i, cukup. Sebab kita tahu awam, kebanyakan dia nak tahu jawapan, dia bukan nak tahu dalil. Kalau nak tahu dalil, dia akan datang majlis ilmu. Mana ada pengalaman lama dah lah, ada satu majlis ilmu ni yang kita tak payah sebut lah tahu. So ada soalan daripada para pendengar, bukan para pendengar, para yang menghadiri majlis tersebut. Dia tanya dekat ustaz yang mengajar berkenaan dengan dia ni seorang dulu peniaga kereta. Okay. Dan dulu dia kata dia banyak terlibat dengan conventional loan. Kemudian dia dalam soalan tu dia kata dia bertaubat. Dia bertaubat yang mana dia jual kereta, dia dah tak offer pelanggan-pelanggan di conventional loan. So dia khas je Islamic financing lah. Dah bagus dapat tu. Tapi soalan dia pada ustaz tu, dia kata saya ada keraguan tentang Islamic financing itu sendiri daripada bank-bank. Dia tanyalah pada ustaz tu pasal satu majlis yang majlis awam, dan anda agak terperanjat sikitlah dengan jawapan ustaz yang tu. Dia kata, ya, jawapan ni jawapan mudah, jawapan tutup fal, tapi tak selesai masalah. Betul. Ustaz tu jawab, dalam majlis awam, kalau ragu-ragu, tinggalkan saja. Jadi kalau orang tu berniaga dan tu masa pencarian dia, maksudnya adakah perlu ditinggalkan pada dia dah buat Islamic financing dah. Betul. Jadi itu mungkin satu contoh yang sebab itu ada seni menjawab soalan ni. Kemudian kena tengok mizan isu tu. Ada benda yang kita tak boleh jawab, kena perlu bermesyuarat. Misalnya orang tentang cukai, tentu kena ada data. Kadang-kadang ustaz tu dia baca hadis je, sedang cukai kita zaman dulu dengan sekarang lain. Yalah, beza sebab hadis kata sahibul maksi finnar, sebab finnar. Jadi kita kena tahu juga, masuk kita yang menjawab tu kena tahu wazan tu, keberatan soalan tu. Kadang-kadang kita tak tahu jawab semua.
Sebab tu sebagai ulama melarang menjawab fatwa di TV dan di radio. Sebab Ana at that point of time merasakan jawapan yang lebih selamat ialah mengatakan bahawa sekiranya Islamic financing tu telah diluluskan oleh ahli majlis syariah, kita serah je lah. Betul. Kan? Tapi kalau siapa tak yakin, handphone duit. Tapi tak selesai lah masalah. Tak selesai. Tapi Masalah rumah tu tak selesai. tak, dia dalam macam tu, dia akan jadi majoriti akan bersama dengan Islamic finance. Yang minoriti ni, dia akan ada minoriti yang menolak. Yang bersifat konservatif dan sebagainya. Handphone duit kan. Tapi itu ada dalam bentuk kita engkar, mana bahasa tu kita tak bersetuju, tapi dia tak nak terima. Handphone duit, beli cash. Jadi macam mana dalam perbezaan pendapat-pendapat ni, macam mana kita nak aplikasi fiqh mizan ni? Fiqh mizan menjadikan yang pertama, fiqh mizan ni mengangkat khilaf. Yang pertama, ijtihad itu benda yang open kepada orang awam memilih. Kita dapat bila mufti, pandangan mufti mana yang dekat dengan hati dia. Di situ kita dah mengangkat khilaf, mana pun kita mengizinkan orang awam Malaysia bertaklid kepada mana-mana mufti yang ada di Malaysia. Mana itu satu selesai masalah. Dan kita boleh menguruskan khilaf ini kepada khilaf meraihkan selagi mana tidak bercanggah undang-undang. Undang-undang kita beri undang-undang lah. Itu secara asas ya. Itu fiqh mizan, dia dapat menyelesaikan masalah. Khilaf tu usul ke furuk. Usul kena sepakat. Furuk kita mengizinkan mereka berbeza pandangan, maka akhirnya mengajak khilaf. Kita ada macam kita sembahyang di Masjidil Haram, di Mesir. Ada orang pegang macam ni. Dan kita dah bersetuju itu sah. Yang ni sah ada itu. So sah. Kenapa tak? Bila kita meraihkan mengangkat khilaf. Selesai. Itulah fiqhul mizan. Kaedah fiqh mizan yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi, fiqhul mizan yarfa'ul khilaf. Ini saya tak. Al-Qaradawi dalam fiqh. Saat ini saya ubah kepada apa? Ubah kepada konsep adab ikhtilaf kepada mengangkat khilaf. Sebab dia beradab lama, gaduh. So kita mengangkat khilaf. Supaya ada penyatuan kat situ. Mengangkat khilaf ni maksud Ustaz, kita terima lah. Terima. Kan? Bukannya fokus kat satu. Ya. Akhirnya kita boleh buat kerja sekali. Sembahyang sekali. Walaupun seorang letak sini, seorang kat tangan sini, seorang tak kat tangan langsung. Nampak? Tapi dalam setengah benda, kita kena bersepakat. Sebenarnya tak betul juga kita dia kena khilaf banyak masa. Kena juga bersatu dalam, saya teringat apa dia, Salahuddin Al-Ayyubi bila dia dah tawan balik Mesir. Dia memutuskan ulama-ulama bermazhab Maliki untuk masuk kampung-kampung yang dulu ditawan oleh Syiah. Maliki masuk kampung-kampung Syiah. Sebab dia perkenal Islam tu oleh mazhab Maliki. Datanglah ulama Syafi'i kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kata, takkan hantar ulama Maliki je. Kami pun dah berdakwah juga. Dia kata boleh. Syarat sebarkan Islam melalui mazhab Maliki. Sebab kampung tu tak kena Islam melalui mazhab Maliki. So nampak tak dia punya mizan itu. Tu yang ada dengarlah perkongsian sahabat-sahabat yang mengaji di Timur Tengah. Ada pesanan-pesanan Syekh. Bila balik Malaysia, dia kena hormat ulama' bilad. Maksudnya kata kan, kita mengaji, contohnya kalau kita mengaji mazhab Hanafi pun, jadi faqih Hanafi. Balik Malaysia mengaji kalau kita nak Islam pun sebagai maklumat dia. Anda punya nasihat lah pengalaman kita, jangan jadi hero, betul je. Dia jangan jadi hero, jadi air. Jadi pendamai. Sebab tu Imam Syafi'i diriwayatkan bila dia sampai ke Mesir, dia tak mengajak dulu dalam beberapa bulan. Dia bergaul dengan masyarakat Mesir. Baru dia mengajak. Itu yang dikatakan saqafah ijtimaiyah. Kita bila balik, orang Mesir cara Mesir, orang Jordan cara Jordan, orang Madinah cara Madinah. Kadang-kadang kita berjemaah, bacalah basmalah kuat-kuat. Orang pun tak salah ke Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat juga cara di Mekah ataupun di Mesir tak baca basmalah. So orang di belakang duk ragu. Ini masalah. Tak sah ni. Orang apa satu. Kalau kita duduk sama kumpulan kita di rumah, bacalah. Ikut kita, kawan kita sama usrah dan sebagainya. Ini masyarakat dah beratus tahun baca basmalah, kita balik-balik. Nampak? Kita kacau bilau. So, dia mesti tak baca basmalah. Jadi maksudnya benda yang jadi uruf masyarakat, kalau benda tu khilaf muktabar, tak ada siapa kita, tu ulama. Iya, sebenarnya kita jangan, ada saya punya pengalaman dalam rumusan saya hidup, jangan jadi hero. Jangan jadi hero. Mudah. Hero ni cukup jalan filem. Jadi terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Ya.
Ahli Jawatan Kuasa Perlindungan Syarak Wilayah Persekutuan dan juga pengurusi Markaz Al-Qaradawi di atas perkongsian pada hari ini berkaitan dengan fatwa Institut Fatwa Peranan Mufti di dalam era negara madani. InsyaAllah diharapkan para pendengar dapat mengambil manfaat sedikit sebanyak daripada perkongsian pada hari ini, dan bertemu kita lagi dalam episod akan datang yang mana akan dikongsikan oleh orang lain lah. Mungkin bukan saya, mungkin orang lain, mungkin Ustaz juga. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.